Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang memuliakan Imam bila kita di masjid ini dan semua ahli yang hadir pada kali muslimin muslimat, anak-anak serta adik sekalian. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kita maaf bertukar lagi minggu lepas. Jadi minggu kedua boleh minggu ini kami dah cerita. Kita rancang boleh, tapi Allah tak sama. Alhamdulillah kita bersyukur, pertama sekali bersyukur dapat menumpang berjemaah di masjid kita ni bersama jemaah sekalian. Kita dapat bersalam-salaman serta solat, boleh menggugurkan dosa-dosa kecil kita, insyaAllah. Sekali sebulan kita mau bersama dengan surah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah redha pertemuan kita ini. Kita membaca sirah Nabi, ya, kekasih Allah yang paling mulia di sisi Allah, iaitu kita baca fikir sirah Nabawiyah oleh Syekh Muhammad Al-Bukhari. Kita masih lagi membicarakan tentang hikmah ataupun durusul mu'ibarun, ajaran dan keiktibaran yang kita boleh ambil daripada, di antaranya malam ini insyaAllah muka surat 61 kalau terjemah ini, iaitu pembelahan dada Rasulullah. Bahawa ini yang kita bincang tentang bahawa Nabi dilahirkan yatim, ya, yatim. Kemudian piatu pula tak ada lama. Katanya Al-Bukhari ada hikmatnya. Ada hikmatnya. Allah boleh lahir macam kita juga ada. Kita besar, ya, kita ada lagi, ya, mau kita ada lagi. Tapi Nabi tidak gitu SAW. Hikmatnya banyak. Di antaranya dia sebut ialah supaya tidak ada sana syak dan keraguan. Kalau orang cuba nak ragukan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, dia lahir-lahir tak ada ayat. Kalau ada ayatnya, dia ada mengajar, ayat ajar dan sebagainya. Ataupun tidak ajar apa, dia keluar negeri, dia akan ngaji. Dan ni tak ada. Musuh kita pada pasti ada waktu saja tak ngajar botol asal. Yang usus dia saya pada pasti semua tahu tak. Dan Abu Talib pun tak layak sekali. Pergi kat jalan kita jumpa lagi seorang ulama apa ni, Kristian beritahu, Yahudi beritahu mungkin cepat-cepat sebab ni Nabi tak ada nak baik, tak ada nak jumpa dengan seorang pun ahli fikir. Lahirlah Nabi dalam keadaan yang terlibat atau tinulis, tapi tubik-tubik Quran yang siapa kelalui tak boleh habis kaji. Berarti Quran itu bukan sikit pun daripada Nabi SAW, tapi dia daripada Allah SWT. Yang keempatnya peristiwa pembedahan. Di situ berterjemah Fardil Ustaz Darus, dia kata perut. Apa kata dia akan kita dengar belah perut dan kita dengar belah dada. Rupanya ada setengah-setengah penggunaan ulama sirah belah perut, syakul batin kata dia. Itu sebab rupanya ada kesanya apa, setengah ulama kata belah dada, belah perut. Moga-moga salah translate. Terjemah lupa ada syakul batin tak ada. Maknanya Ustaz Darus ni dia tidak translate, memang tidak. Iaitu sebab pembelahan itu berlaku sinilai. Siapa ke bukan bosan anak buat hari-hari dia siapa hari-hari. Jadi ada betul lah. Ada ulama kata belah perut, belah dada, posting dan baca dia betul. Tak boleh tak tutup. Dia tak saja. Sepertinya berlaku pembedahan. Peristiwa pembedahan dada Rasulullah SAW ini kita ada bincang tentang hikmah dan apa pengajaran yang perlu. Apa boleh dada. Jadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW tadi semasa baginda tinggal bersama Halimah Sa'diyah. Pak kita dah dengar tu
belum ada masa nak Isra Mi'raj kan kita kata sebelum Isra Mi'raj Jibril balik. Rupanya hamba tu tengok-tengok, kita akan baca lagi bukan sekali berlaku. Kita akan tengok ada beberapa kali juga ya. Hamba akan baca ambil dalam Abu Naim dalam Ilmu Nubuwah. Dia baca waktu duduk. Semasa baginda Rasulullah tinggal bersama ibu susunya Halimah Sa'diyah merupakan salah satu tanda nubuwah kenabian dan tanda pemilihan Tuhan terhadapnya untuk sesuatu yang mulia. Kecil lagi untuk bunga di pada pasir itu, mari Jibril berkata, katanya ulama dia kata ini adalah dalail nubuwah, di antara dalail nubuwah, tanda-tanda kenabian awal ya. Irhasat dari istilah dari iaitu tanda-tanda awal dia akan menjadi nabi. Peristiwa ini telah diperihalkan dengan betul dan benar melalui beberapa orang sahabat. Maknanya peristiwa keberadaan ada nabi ini di sahih, benda hadis sahih diriwayatkan oleh ramai juga sahabatnya. Antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perihalnya terdapat dalam kitab hadis Muslim yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW telah didatangi oleh Jibril ketika baginda sedang bermain-main dengan sekumpulan kanak-kanak. Bukan dia kecil, duduk main pada pasir, ibu mari. Kalau kita jangan kecil, duduk main gogok. Manggillah Jibril, diutuskan oleh Allah sendiri. Jibril AS telah merupakan dan membelah betul-betul dengan hati dan mengeluarkannya hati itu, kemudian dikeluarkan seketul darah sambil berkata, inilah sasaran syaitan ke hati engkau. Kita garis bawah dengan garisan. Jibril kata ni sasaran syaitan di hatimu. Berarti bukan setakat hati Nabi lah. Maknanya kalau kita gani, berarti lah sasaran syaitan bukan di putih mata. Dia tercara sana. Dia kata kita terbicara jumpa mara buta. Tak ada wakil apa kata dia. Dia bukan sasaran telinga. Jumpa mara tu dia wakil apa. Berarti bukan masalah telinga. Dia bukan lidah kita. Kalau lidah ni bahaya. Belakang kan kerana lidah. Nah, saya Jibril belah lidah awal-awal dari Nabi dan proses itu. Dia bukan masalah kaki. Saya tak cara kaki kita. Bukan masalah tangan. Bukan masalah otak. Apa Nabi tidak dibelah oleh Jibril. Tuhan suruh otak dia lah. Masuk mulai otak uji ni ke berapa. Tapi bukan situ. Sebab pusat ada situ. Kecik ujung kan sini. Sebab tu saya pagi hari cakap ni di hati kita. Itu Nabi tu cakap ni. Apabila kita lupa, khanas. Dia isi untuk buat yang apabila kita ingat wa idza zakara khanas. Apabila kita sebut nama Allah, berzikir, dia nusuk. Wa idza ghafala waswasa. Apabila dia lupa kepada Allah, maka dia isi dengan bisikan supaya kita buat gitu. Berarti Jibril raja awal ini tempat sasaran syaitan. Itu pengajaran tu. Pengajaran dalam kita fokus pendidikan. Fokus pendidikan situ. Makanya kita kena jaga. Sebab apa? Masuk situ juga ke hati. Tempat simpanan. Sebenarnya simpan iman, hidayah, taufik itu situ. Inilah sasaran syaitan ke hati kau. Lepas itu dibasuhnya di dalam tas batu dari emas dengan air zam-zam. Barulah dimasukkan semula ke tempat asalnya, asal hati. Dan kanak-kanak yang lain berkejar-kejar lari menemui ibu penyusunya Halimah. Melang-lang, budak lain dia tengok. Bukan kata tak nampak tak. Berarti pembedahan itu berlaku depan budak-budak. Nampak tiap-tiap. Tapi dia lari apa. Tidak kata dia hari adik-adik mana pertama ke. Jangan nampak bodoh pun sangat. Tapi sengaja dibelah depan budak-budak ramai. Berlari-lari yang bodoh. Cik,
Kalau kita dalam ni, mak kena bunuh, kena bunuh. Kau mana mak nak? Kalau dia selalu pokok dia kan? Ya Allah. Muhammad telah dibunuh. Kau dia tengok belum? Kita memang mati dia. Dan mereka semua meluru ke arah Nabi dan didapati puncak les Nabi. Berarti pembedahan memang berlaku mata nampak dengan mata lendek kata kamu itu kan? Mata lendek budak-budak sendiri. Dan Halimah Sahih tengok baru lepas puncak silat. Peristiwa belah tu memang tidak khayal-khayal. Memang sungguh dan dicatat dia kakak royak ke kiri. Dan dulu memang tak berlaku belah-belah ni. Dahulu zaman Nabi kena belah-belah. Operasi kat dia tu. Di sini Syekh kita ni, pengarang kita, dia buat hikmah. Dulu semua hebat. Pengajaran yang kita boleh. Hikmah ilahi di sini bukannya membuat buli-buli, yakni ketulan-ketulan kejahatan. Bukan maksudnya dalam hati Nabi, dalam tubuh Nabi itu ada betul-betul jahat yang membuat. Kata dia, Allah sahaja yang lebih mengetahui dari tubuh badan Rasulullah SAW. Tuhan tahu. Sebab seorang yang diangkat menjadi Nabi ini daripada kecil lagi, daripada dia tak ada lagi Tuhan tahu. Tak boleh. Kerana kalaulah misalnya terdapat buli-buli bukan ketulan-ketulan kejahatan yang merupakan sumber kejahatan, maka sudah tentu boleh dirubah manusia jahat menjadi baik dengan cara pembedahan. Dia kata gitu kan. Kalau kita fikir bahasanya dalam hati dalam tubuh Nabi itu ada ketulan-ketulan jahat, buang lagi, maka lah ni pun kita boleh buat. Nampak katalah orang jahat lah. Pada dia masuk satu nanti. Bawa hijau pada betul-betul cari tempat jahat mana kan. Ada pekat betul. Bukan gitu. Kalau itu betul lah. Tak ada pasal habis belanja banyak. Tak perlu cari tempat mana lah. Buat nak sesuatu. Jadi main kecil lagi. Ada pemuda kita. Adakah itu maksudnya? Comel itu pemikiran pengarang. Jawab kata dia. Tetapi hikmah ilahi yang jelas. Di sini telah mengiklankan. Allah nak mengiklankan dan mengisytiharkan kerasulan baginda. Berarti itu nak iklan, nak isytihar. Irhasat orang panggil, tanda-tanda awal bahasanya budak ini yang nama Muhammad kecil lagi itu akan jadi rasul. Bagi cerdik pandai boleh cerita dia. Mana bunyi sebelah ni? Nabi lain pun tak ada. Nabi lekit mana? Tak ada. Dia seorang. Lepas tu kecil. Lepas tu kalau moleknya, kalau dia besar, dan dia kecil. Itu isyarat tu. Isyarat kepada kita. Tarbiyah itu bermula daripada kecil lagi. Ya, tarbiyah itu taklah bermula dari kecil lagi. Bermula daripada tubik daripada ibu lagi isytiharkan Allah walaupun umat ini tidak pernah belum, tapi benda-benda itu ada, spirit itu ada, bermula daripada kecil lagi. Dia nak ayat situ kan, kerasulan ini rasul ini sudah daripada kecil lagi untuk mengisytiharkan dia nantinya sebagai rasul dan menjadikannya maksum. Itu dia, itu tujuan. Daripada awal dia itu maksum, maknanya dia dipelihara oleh Allah SWT daripada sebarang sedikit pun gangguan syaitan, luaran dan dalaman. Dan dari kecil lagi dengan cara yang boleh dilihat. Itu dia tu. Dengan cara yang Tuhan boleh sapu gitu, boleh sekat maksud Nabi Muhammad tanpa sebarang pembedahan yang tidak dinampak oleh orang ramai. Kami sengaja ditunjuk, dinampakkan, dizahirkan. Untuk sebab tabiat manusia ni dia suka kalau boleh tengok. Kalau boleh tengok kapur-kapur. Sebab itulah orang yang bertakwa ialah orang yang berkata yu'minuna bil ghaib. Tuhan nak uji kita. Semua benda warai-warai kepercayaan ni kebanyakannya ghaibiyah, benda ghaib. Tuhan sendiri ghaibiyah, tak nampak tengok. Kalau Tuhan boleh nampak tengok, tak ada segala apa pun tanda ni. Soal ada kubur muka nakir tak nampak, benda baik-baik belakang.
Dan kelik juga aku pun tak kecek seperti rambut dah. Daripada dulu sampai dah ni kena raih biar kena percaya pula tu. Dan itu sebab itu manusia kalau boleh dia nak tengok bau dia itu. Kita Tuhan ni. Hak tu ujian Allah kepada kita supaya percaya benda jangan nampak. Ujian tu dia. Jadi hak Nabi Muhammad SAW nak istihad kepada Rasul untuk menyatakan Rasul ni orang yang maksum dengan cara tu lah. Boleh tengok sendiri, dia boleh belum untuk mengeluarkan benda-benda tadi dan dengan dilihat, boleh dilihat dengan mata kasar. Kerana dengan jalan ini membawa orang percaya dan beriman dengan risalah pengutusannya dengan mudah. Dan kebiasaan manusia itu. Pembedahan tadi adalah pembersihan rohani sebenarnya. Pembedahan tadi adalah pembersihan rohani dengan suatu cara yang boleh dinampakkan oleh panca indera manusia supaya ini menjadi canang ilahi kepada manusia seluruhnya dengan boleh dilihat dan didengar. Jadi manusia tengok betul Nabi kena belum dan kena belum. Sebab yang membawa kita percayakan peristiwa pembedahan ialah kerana kebenaran dan sahnya cerita ini. Kita percaya semasa Nabi berada di Halimatu Sa'diyah, cerita ini cerita benar. Sebab menjadi satu buah mulut dulu Sahih Musafala ni bukan dicatat oleh semua sirah ulama. Tidak syok lagi. Kalaulah perkara ini sudah jelas bahawa di tengah hari, maka seolah-olah benda itu ada matahari cium, tak ada ragu lagi. Maka tidak ada sebab-sebab yang boleh kita larikan diri dari kebenarannya. Jadi tak ada ruang kita ragukan peristiwa ini. Tetapi bagi mereka yang lemah iman kepada Tuhan, perkara ini membawa kepada kelemahan iman mereka terhadap kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Orang yang seperti ini tidak ada bezanya sama ada mereka mengetahui atau tidak akan hikmah-hikmah ilahi dan sebab-sebabnya. Orang kata tak percaya atau sesuatu kata nampak jelas sekian mana pun tak ada hijau ya. Tak dia berkata peristiwa syaqqus sadr. Kata ulama syaqqul batn ikutlah dah ada buku kita sebut dulu lah. Rupanya dalam kitab Abu Naim dalam Nubuwah dia ada sebut. Dia kata ada ulama mengatakan pembedahan itu berlaku sebanyak 4 kali. Nabi dibelah dada. Kita ambil kan? Ada ulama. Kita ada biasa dengarnya ialah sebelum dia berisrak merah kan? Besar. Rupanya ada lagi sebelum ni tak kisah. Ada Nabi ke ayat yang sahih. Iaitu semasa dia kecil. Bunga-bunga ada. Dua-dua kita biasa dengar dia. Rupanya sini dia sebut Abu Naim kata ada 4 kali. Satu semasa Nabi berumur 4 tahun. Iaitu semasa berada di rumah Halimatu Sa'diyah. Itu dia. Tadilah. Tujuannya kata dia Abu Naim kata bagi menghilangkan sifat kekanak-kanakan kebudak-budakan. Sebab itulah walaupun dia budak umur 4 tahun, 5 tahun, tapi bukan sebarang budak. Terutama selepas pembedahan. Maklumlah sajalah apa syaitan yang selalu nak ita-ita tu hilang. Jadi apabila tu pada lain dengan budak lain dah. Sebab penunjulan awal lagi, maksudnya penunjulan dia bukan semasa dia budak. Masa mak dia mengandung pun pelik dah. Tak rasa sakit ke apa. Dan pelik dah. Dan masa lahir pun pelik dah. Dan berlaku ini tu nampak dah. Apabila bersaing dengan budak-budak, lain dah. Ya, lain dah. Tidak tanduk dia ke penunjulan dia. Sebab itu dia kata untuk menghilangkan sifat kekanak-kanakan dia ada pada dia. Yang kedua semasa berumur 10 tahun kata Abu Naim. Ya, 10 tahun bagi menyempurnakan ahwalnya. Apa dia? Dia kata bagi menyempurnakan ahwal dia, hal keadaan kehidupannya dan semakin 10 tahun tu semakin nak suara tu. Dia kata bagi menyempurnakan
ahwalnya. Yang ketiga, semasa Nabi hendak bersunyi-sunyi di Gua Hira. Itu juga kan. Semasa Nabi hendak bersunyi-sunyi di Gua Hira, kena tercita sekali, ya, supaya kata dia kuat dan faham rahsia wahyu, kan? Nak pergi berkhulwat dalam Gua Hira itu kerana dia memikir dan terdekat dengan umat. Dia masa tu dia fikir dia nak bersunyi-sunyi dalam gua tu, bukan lagi saja-saja tu, tapi di samping nak full time ta'abbud dengan Allah dan memikir tentang keadaan umat, duk semua halu macam-macam hal ni. Maka di situ kata Abu Nu'aim berlaku juga pembedahan kata Nabi, tujuannya supaya kuat dan faham rahsia wahyu. Kan? Duk tak lama dia terima wahyu di Gua Hira. Sebelum menerima wahyu itu ada proses untuk menerima, sebab wahyu ni bukan senang, ya, bukan semudah untuk dipaham, ya, perlu pada persiapan. Dan seterusnya pada malam Isra dan Mi'raj, iaitu 27 Rajab, semasa Nabi berumur situ ditulis sini 50 tahun. Iaitu 10 tahun selepas Nabi diangkat menjadi Rasul, dan 1 tahun sebelum hijrah Rasul. Untuk apa? Untuk apa sini dia sebut? Ialah untuk menyempurnakan sifat-sifat ubudiyah Nabi SAW. Peringkat terakhir, maknanya sebagai seorang Nabi, dialah yang paling mengecapi dan menghayati, mengamalkan sifat ubudiyah yang sebenar. Ia tidak ada pada orang lain, bahkan tidak ada pada mereka pun ubudiyah. Ya, saya hebat-hebatnya Rasul lah di kalangan makhluk ni, dia yang dengan itu kata dia syakul sadr dalam malam Isra dan Mi'raj itu untuk tujuan itu. Maknanya sini Abu Nu'aim mengatakan bahawa syakul sadr pada itu berlaku sebanyak. Habis tentang tajuk kita, iaitu minal milad ila al-bi'tsah, daripada kelahiran sampai dia dibi'tsahkan, bukan bi'tsah, kepada penyusuan, ya, kepada penyusuan. Hari ini kita ambil pula perjalanannya. Yang pertama ke negeri Syam, dan dia besar dah. Mula dia ajak untuk mengembara ke luar negeri, dan usaha mencari rezeki yang halal. Sebab Allah SWT sengaja lahir sebagai seorang yatim dan piatu, pasal cari makan sendiri dah lah. Boleh belayar jauh bersama kau saudara dia, iaitu rihlatul ula ila Syam. Rihlah dia pertama, pelayaran dia pertama menuju ke Syria, Syam. Wa kadhu fi sabilir rizqi, kata dia tajuk utama kita. Dan juga usaha dia dalam mencari rezeki. Rihlatul ula ila Syam, thumma kadhu fi sabilir rizqi, iaitu rihlah dia pertama, pelayaran dia pertama ke negeri Syam, Syria, dan juga untuk mencari rezeki yang halal. Kita baca teks dia ni. Dalam usia 12 tahun, muda 12 tahun ni, kalau bodoh dari kamu dulu beda. Dia kena beda. Dalam usia 12 tahun, bapa saudara baginda Abu Talib membawa bersama-samanya Abu Talib ke negeri Syam, iaitu Syria. Baru mula besok mengenal dunia lah, alam luar. Baru ni ditahan lasatkan di apa ni? Dilasatkan di apa? Di sekitaran rumah dulu. Apa ni, tak pada pasirnya dan sebagainya, main dengan budak-budak. Ni nak menjengukkan luar. Kau saudara pula orang terbangsa lah. Yang menego jauh, ajuk anak saudara dia Syam. Ketika mereka sampai di satu tempat yang dikenali dengan Basra, ya, kita ada Busra di Basra, mereka telah bertemu dengan seorang padri yang bernama Buhairah. Dan
padri jumpa dia. Ni padri hak semua ni. Padri hak baca kitab yang sungguh, yang belum dibuka. Sebab tu dia kata selepas ni, kalau timbul padri baru, dia baca hak yang diselewa, dia tak jumpa hakikat ni. Tapi Buhairah dia baca hak original. Kita awal tu padri-padri mengenali. Dia kata seorang yang bijak mengenai kitab Injil dan agama Nasrani Kristian. Beliau memerhati Nabi. Dia baca kitab Injil sebelum itu, Injil yang original. Sehingga bila tengok budak dia dia baca hak original. Aku dia mana betul dan tengok pula orang budak tak nak kata apa muka tak ada ayat pun tetapi benda ni yang sangat dan hak yang ciptaan baru Injil itu. Dia memerhati Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Al-Qadi. Kata apa ni Buhairah, budak ini anak tuan hamba ke? Kalau kita baca dalam bahasa Arab comel uslub dia bahasa lama. Budak ni anak demo kau. Budak ni anak demo kau. Lantas dijawab oleh Abu Talib. Kenapa? Pak Puan nanya. Tidak. Dia bukan anak kau. Ya. Kenapa? Boleh? Kenapa tidak? Ya, budak ini anakku. Dia mengaku dia mula-mula. Budak ini anakku. Oleh kerana Abu Talib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW sejak dulu lagi, maka beliau menyebut-nyebutnya baginda sebagai anak. Kan kita kalau kita sayang tak kita kata anak aku. Apabila dia tanya, dia kata anak aku. Sebenarnya bukan. Kemudian Buhairah menegaskan, tengok buat kemahir dia baca dalam kitab Injil dia tu tentang cerita Nabi. Dia jumpa tu pakai kenal lalu. Apabila Abu Talib kata anak hamba dia, aku pakai lawat lalu. Tak ni kata dia. Dia kata bapak budak ini tidak mungkin masih hidup. Budak tak mati tu hari ni. Yang budak ni. Abu Talib menjawab, sebenarnya budak ini anak saudaraku. Baru dia betul malam. Nampak orang tua ni sungguh, nampak dia tekan. Dia pun mula syarat. Kenal. Orang biasa mana dia ni? Kita sayang banyak dah. Tapi tidaklah suluk kita mau. Mana orang tua ni Buhairah ni ada benda ni dia. Abu Talib menjawab, sebenarnya budak ini anak saudaraku. Bapaknya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya. Padri tadi menambah, memang benar apa yang engkau ceritakan, kerana segala-galanya tercatat dalam Injil. Dan di sini ingin saya memberi nasihat. Selalu dia bagi nasihat Padri Juru, iaitu supaya segera engkau membawanya pulang. Sebab kalaulah ternampak oleh orang-orang Yahudi, mereka akan mengancam nyawanya. Kerana anak saudaramu ini di masa muka nanti akan membawa satu perkara besar dan agung. Akan bawa syai'un azim dalam kita. Satu benda yang agung, satu benda perubahan dunia nanti. Yang baca begitu yang tak dijumpa lagi. Macam nanti ada kasyaf tersendiri pada dia tu. Maka Abu Talib pun segeralah pulang. Kamu percaya Abu Talib? Sebab dia tak tahu lagi kisah nak jadi Nabi ke apa. Dia percaya kepada Padri itu. Dia tak percaya apa. Dia tengok perangai nak dalam bilik tu. Bukan. Kalau lepotik tu, bahasa kau tak email lepotik, apa cakap tadi? Dia tanya dari satu seminar. Budak-budak dari lepotik akak tanya. Kata itu bahasa Jerman. Ya bahasa Jerman. Ini lepotik ya. Kalau nak darah ni gini lepotik ke? Waktu ni cepat-cepat orang kita nak menaga. Yo tak kira gini budak lepotik ni orang nak bunuh ni. Berarti dia tahu tu.
Dia dengar kabar dia, kan? Masa di rumah dia Halimatus Sa'diyah pun ada segala dia support dia. Daripada rumah kering-garing tak ada gabung, kambing kering-garing tak ada susu. Halimah sendiri pada tak ada susu musim malam. Mari dia tak ada berapa minit pakai segala lagi. Halimah pun boleh susukan dia dan anak-anaknya. Gemuk metong belakang kambing dia rumah sikit. Dia dengar tu. Apabila kisah tu, apabila katanya Buhairah kata begitu, dia tak tahu dia. Oh ya dah. Ya dah buat lagi kan. Kalau mereka tidak tahu apa, kau kambing, waktu dia cepat-cepat, dia naik kau duduk. Jadi waktulah dia sebab dia waktu cepat-cepatnya. Bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Hebatnya Rasul kita ni daripada pikiran. Selepas Rasulullah SAW mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan, baginda mula bertukus lumus, menyisin dengan mencari rezeki halal. Baliklah engkau. Nak pergi tak boleh dah. Katalah nak pergi nak pergi nego tu kau tak lomba kan. So pergi dah. Maka cari dalam sekitar Mekah dah lah. Jadi peluang nak pergi luar negeri tu orang nak tuduh, dia nego jumpa semua dengan Buhairah, dengan padrinya mengaji yang datang. Sebab tu Quran ni hebat. Muka dia berapa tahun di luar negeri. Okey, tak boleh nak rakyat benda lagi ni. Tak ada nampak kaki pun ke sini atas apa-apa pun. Siapa Busra tu kelik kan? Paduk dia ke mana? Kawasan sekitar tu lah. Dia tak lagi. Maka dia sisi ringin lah. Mencari rezeki halal. Bukan anak yatim. Seharian menternak kambing. Semua Nabi sebenarnya Nabi pun tahu. Para anbiya Allah susun memelihara kambing. Rasulullah SAW ada menceritakan yang berarti dulu aku pernah menternak kambing penduduk Mekah dengan upahan beberapa karat saja, tak banyaklah, beberapa riak gitulah dalam kucing. Allah telah mengawal dan mengawasi zaman remajanya Rasulullah SAW. Yang dia kawal. Sehingga kan kawal emosi lagi. Kalau kambing yang oleh kontrol emosi. Ya. Kambing ni satunya bersih. Coba tengok oleh kambing. Dia bersih dan sikapnya bagus dan sebagainya. Dan kalau kambing ni adalah dia perlu kepada psikologi, sabar dan sebagainya. Jadi dilatih awal-awal. Sebab tu dia kata Allah telah mengawasi zaman remajanya Rasulullah SAW. Oleh itu baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain. Dan berhubung dengan ayat ini, baginda sendiri telah menceritakan kepada kita mafhumnya begini. Ayatnya Allah jaga dia. Aku tidak pernah teringat nak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar orang-orang jahiliyah. Aku tak perintah muka jahiliyah bukan masa tu dah. Pak muda-muda kahwin. Tidak jahiliyah punya. Apatah lagi musim jahiliyah, macam-macam ada ni. Kecuali 2 kali dia yakin dia. Adalah 2 kali teringin dia. Kecuali 2 kali tapi dielak dan dijauhkan oleh Allah. Lepas itu aku tak ingat lagi hinggalah aku diutuskan. Tak ingat lagi. Dia cerita dia Nabi pun ayat cerita. Cerita ni sebenarnya. Di suatu ketika aku sedang berternak dengan seorang pemuda lain, di mana aku telah meminta beliau pemuda lain itu agar tolong melihat, menjaga-jagalah. Macam kita nak dari mana dah. Tengok kereta aku ni betul dah, tengok kuda aku ni betul dah, tengok macam-macam lah. Dia kata menjaga kambing ternakanku, sementara aku tidak pergi melihat-lihat di kota Mekah. Man yang kesan sampai ke kau dia. Pemuda itu sanggup menunaikan harapanku itu. Dan aku pun keluar sehingga akhirnya sampailah ke rumah pertama di kota Mekah. Aku pun kami ada berjaga. Pokoknya betul-betul tinggalnya dia.
Dan aku mendengar permainan. Bunyilah tu. Bunyinya. Kalau kita sini ke beliau. Bacalah. Lantas aku pun bertanya, apakah bunyi yang bunyi? Gapo kali? Gapo kita bayar? Bagi budak tak pernah pergi bakmen ni lah. Dia tanya, kalau kita biasa dengan drum ni, tak tanya lah. Apa pernah main budak dia? Video pokai tamu ni gapo tak tanya dah. Apa dia tanya tu? Sebab dia ayat tanya, aku tak terlibat. Cuma buanu hari tu terini cukup sampai tinggal ambil ke saya tu lah. Dia kata bincang. Apa maksudnya? Ya. Orang memberitahuku bahawa itulah keramaian dan pesta. Itu nak dengar pesta. Aku pun dulu hendak mendengar. Nak dengar sikitlah, malu-malu tu. Tapi Tuhan, ya Allah, telah menolehkan, yang tidak mendengar. Jadi tak dengar terus tahu. Dan macam somak pendengaran. Sejurus telingaku menyebabkan aku terlena. Mau kau tak dengar gapo yang kita ni tempat betul-betul tak lega. Hotel dengar ada somak dia. Apabila kita sekian mana, punya dia dengar lah. Hal ni Tuhan somak tak ada telinga dia menyebabkan aku terlena. Dan aku terjaga semula bila sinaran matahari memancar ke muka. Allah, orang telik api dia buat jendela molek pada. Jendela. Masuk ke situ pakai jendela selalu kena buat. Dia deh. Sampai tu di matahari orang tak ada lagu baru silat. Aku pulang serta-merta menemui sahabatku tadi tempat pelok kami tadi. Dia bertanya bagaimana halnya dengan diriku semalam. Budak bertanya, mana? Boleh tengok kapur. Aku pun menceritakan apa yang telah sebenarnya berlaku. Aku ada kritis keras sampai je dua lalu. Siapa tak tahu orang buat kapur dan tubik tari buat kesetar. Dan di suatu malam yang lain sekali lagi nak terang. Dua kali dia terang. Dan di suatu malam yang lain sekali lagi aku meminta supaya membenarkan aku keluar seperti dulu. Tetapi sebaik saja aku sampai ke Mekah, terus berlaku perkara yang sama seperti dulu ke atas diriku. Pada percubaan dua gagal, dia bukan gagal, maksudnya ada dia bagi inayah ilahiyah dia tersebut. Lepas itu aku tidak mencuba lagi, cukuplah dua kali. Berarti dalam sejarah kehidupan Nabi, cobaan-cobaan, ia nak ayat sininya. Naluri kepemudaan tu ada juga pada dia. Nak coba, nak pergi tengok. Tapi di sana inayah ilahiyah. Ya, ada kata penelitian yang begitu rapi daripada ilahi tadi menyebabkan tertidur daripada awal. Supaya apa? Mata ini, telinga ini, jiwa ini tidak dinodai sedikit pun. Walaupun naluri itu ada, tapi masih terkawal. Siapa yang kawal? Allah SWT. Kenapa tu? Sebab dia dalam proses dilantik untuk jadi sebagai Rasul, ya, yakni petugas daripada Allah yang Maha Berkuasa untuk menyelamatkan alam ini. Perlu kepada jiwa yang betul bersih. Tapi khalifah tidak mestinya kita, tidak bermula hidup kita. Punya khalifah Nabi sendiri. Sina Umar pun nak buat sendiri dengan utama berkata dia ada. Dia minum agak bukan sikit-sikit. Dia dari dia minum sampai basuh boleh buat mandi ya. Okey, minum gomel dia. Tapi instan. Tapi kalau Nabi tak begitu, kena start dengan zero terus. Benda-benda ni kena bersih. Sebab itu kita akan lihat inayah Allah SWT. Nampaknya kita sempat malam ni ini kita baca teks tentang peringkat pertama, permulaan dia dan dia balik semula ke Mekah dan kerja sendiri kecil lagi dan kerja sendiri merah kambing. Cuma dalam untuk merah kambing tu cerita dia Nabi ayat dia tentang diri dia.
Aku sekali rasa teringin nak kita kapur punya nunjuk kapur. Aku coba pergi mukai oleh kami sebentar. Selalu pakai tak dengar apa sekali macam itu. Aku coba kali kedua tak dengar apa sekali juga. Kita pergi situ malam ni. Pengajaran yang kita baca tadi kita insya-Allah kita baca pada bulan. Saat ni nas saja kan. Tapi durus wahibat kita ambil pada pertemuan minggu apa mungkin minggu ada bulan ada insya-Allah. Setakat ni dulu malam ni insya-Allah. Mohon maaf kelemahan yang apa ni tadi itu kelemahan yang ada pada musa-musa lah. Sebab ni dan sirah ni ambo pun baca juga dan kita baca apa yang kita ditulis. Mudah-mudahan kita dapat sedikit semuanya iktibar daripada nak disampaikan oleh sirah ini. Doakan semoga kita dapat bertemu lagi di bulan kapan di awal insya-Allah tidak ada perubahan lagi di Merah awal bulan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan wa jazaa'an. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa ittafaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wasikillahu marawidataha wa akiludaha wa nakiha suduraha wa la'aha binurika alladhi la yakhfu wa sahsuduraha bimayyul imanik وجميل التوكل عليه وأحيها بمعرفتك وأعمدها على الشهادة في سبيله إنك من المولى ومن الرسول اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.